والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada penonton-penonton TV Al-Hijrah, khususnya rancangan Assalamualaikum pagi ini. Alhamdulillah kita bersama 13 Rabiul Awal 1444 Hijrah bersama dengan 10 Oktober 2022. Dan semalam kita menyambut, saya yakin banyak tempat yang menyambut dengan penuh gilang gemilang kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin bermulanya, orang kata ada yang ingin bermula penghijrahan daripada yang baik kepada yang lebih baik. Semalam insya-Allah mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah hari ini bersama dengan kami kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang menonton di kaca TV, terima kasih diucapkan, dan kepada mereka yang tak sempat tidak berkesempatan menonton di kaca TV, boleh ke laman sosial media kami, Assalamualaikum, ataupun di live Facebook TV Al-Hijrah setiap hari. Jangan lupa like, share dan juga mungkin just komen, mungkin ada boleh di-savekan untuk ditonton di kemudian hari insya-Allah. Dan untuk kita sentiasa mengingatkan kepada semua pada diri kita sendiri supaya kita dapat membina syurga di rumah, dan supaya dapat kita membina rumah juga di syurga, insya-Allah kelak kita dapat masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Hari ini banyak perkongsian kita dan topik-topik kita yang sangat menyentuh hati, orang kata dapat menarik kembali sebagai makanan rohani kita, insya-Allah. Dan pada pagi ini dalam Assalamualaikum Subuh kita akan bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Hanifiah Abdul Malik selaku Wakil Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saya yakin Ustaz pun menyambut dengan penuh gilang gemilang tu, sampai suara pun macam serak-serak juga Ustaz. Alhamdulillah. Banyak tempat saya pergi. Habis kata Malaysia ni pergi. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita dengar suara Ustaz pun kita dapat tahu bagaimana sambutan yang diraikan semalam tu dengan tempat-tempat yang Ustaz kunjungi, insya-Allah. Dan Ustaz, tajuk kita pada pagi ini dalam Assalamualaikum Subuh khususnya kita ambil satu pendekatan yang mana pelaburan perniagaan dijamin untung. Yang kita dah tahu antara pelaburan-pelaburan yang lebih kepada memohon ataupun mengharapkan sesuatu balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Topik yang sangat menarik ni, saya yakin ramai antara kita tertunggu-tunggu juga. Dan apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan pelaburan perniagaan yang dijamin untung ni Ustaz, sebagai mukadimah kita Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab pedih?
yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itu yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui nescaya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang dan masukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga. Itulah keberuntungan yang besar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Tuan-tuan, bila kita sebut pelaburan, perniagaan yang tidak akan rugi hanyalah melalui infak, sedekah, wakaf. Ini adalah benda yang sudah ramai orang tahu, tetapi ramai orang tak praktik. Sebab mereka masih lemah imannya, kerana mereka rasa dalam keadaan susah. Kalau kita bersedekah, hidup kita akan bertambah susah. Ustaz ingin menyarat, mengheret perbincangan kita kepada ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa sekali, apabila kita tak tahu takwa itu apa maknanya, cinta. Cinta itu ada dua ciri. Ciri takwa yang pertama, tak lain dan tak bukan, adalah takut. Okey. Tapi yang kedua, taat. Taat. Takut tapi taat. Itulah takwa. Dan kemudiannya, Masya Allah, Tabarakallah, kita takut Allah tinggalkan kita. Kita takut Allah membenci kita. Yang masa yang sama, taat, kita buat amal soleh. Raja kepada segala amal, apa dia? Sedekah dan dakwah. Raja kepada segala ibadah adalah solat. Masya Allah. Jom kita lihat pula yang kedua. Yang keduanya, ciri orang bertakwa. Tuan-tuan boleh semak surah Ali Imran ayat 134. Itu ciri orang bertakwa. 4 je, tak banyak. Pertama, Ustaz bagi ringkas formulanya 3P, 1B. 3P 1B. P yang pertama, pemurah. P yang kedua, penyabar. P yang ketiga adalah pemaaf. Okey. Yang terakhir, baik. Kenapa P yang pertama pemurah? Mari kita tengok ayat tu dulu. Mereka, ayat yang 133, iaitu surah Ali Imran, burulah kamu keampunan daripada Allah yang disediakan syurga seluas langit dan bumi. Allah, syurga Allah Ta'ala ni luasnya. Masya Allah. Dan apa yang nak sampaikan? Disediakan syurga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa. Allah. Ciri orang bertakwa, Ali Imran 134, mereka yang suka bersedekah waktu susah ataupun senang. Waktu susah, waktu senang mudahlah Mudah sedekah. Ustaz. Waktu susah, sesak ni, ya Allah, nak makan pun tak ada. Kita boleh bersedekah. Itu ciri orang bertakwa. Ciri dia pemurah. Yang kedua, mampu menahan marah. Jangan tengah tak ada duit cepat marah. Betul. Kena buang kerja marah. Allah, orang telefon itu ini, kita akan cepat marah. Tapi kita dapat tak menahan marah. Yang ketiga, iaitu mampu memaafkan. Memaafkan. Dunia ni sempit untuk seorang yang pendendam. Dunia ni sangat sempit bagi seorang yang pemarah. Tetapi dunia ni sangat luas bagi orang yang pemurah, penyabar dan pemaaf. Last sekali, suka melakukan kebaikan. Jadi pagi ni kita ada peluang untuk melakukan kebaikan. Pertama, dengan bersedekah. Kedua, dengan kita jadi orang yang sabar dengar TV Al-Hijrah pagi kuliah Assalamualaikum subuh ni. Dan yang ketiga, kita jadi orang yang pemaaf. Maafkan diri kita dengan meminta maaf pada Allah dan maafkan semua orang dalam dunia dan melakukan kebaikan. Kebaikan pagi ini kebaikan yang besar. Kebaikan yang berterusan dengan kita bersedekah untuk pembinaan Excellence Center. Kita cerita lepas ni, insya-Allah. Insya-Allah Excellence Center tu lepas ni, Ustaz. Tapi Ustaz, ada satu kemusykilan Ustaz. Kalau ikut logik Ustaz, kalau kita nak kaya ataupun kita nak mempunyai harta, kita kena menyimpan.
Tapi lain pula dalam Islam Allah sarankan kita sebaliknya. Kalau kita ingin kaya, ingin menjadi orang kata menikmati hidup senang, kita kena memberi. Apa sebenarnya hikmah di sebalik apa yang disarankan itu, Ustaz? First thing first. Apa makna sedekah? Memberi sedekah, melabur, infak, semuanya satu pelaburan, satu sedekah. Sedekah ni apa dia? Sedekah ni asal usul perkataan dia daripada perkataan sidiq. Benar. Okey. Kamu benar-benar beriman tak? Waktu kaya, kita dihantui perasaan tamak. Betul. Bila miskin, kamu rasa aku nak makan apa? Baru nak menyerah ya. Aku nak makan apa ni kalau aku miskin, kalau aku sedekah, aku nak makan apa? So Allah tunjuk kebenaran Allah. Bagi mereka yang benar-benar beriman pada Allah, harus yakin. Sidik, sedekah. Dengan sedekah, rezekimu akan luas. Ustaz tutup kata kisah. Sayyidina Ali, dia sangat susah. Balik rumah, tanya Fatimah, ada makanan tak? Tak ada. Wahai Fatimah, apa benda nak makan? Tak ada. Apa benda boleh kita jual untuk dapat makanan? Cincin Rasulullah bagi Fatimah cincin perak, dan cincin itu dijual dekat pasar. Bila jual kat pasar, dapat satu buku roti je. Dalam perjalanan balik, ada orang miskin minta derma. Sayyidina Ali bagi seketul roti tu sampai tak ada apa tinggal. Nak tahu cerita ni, kita sambung selepas ni. InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung selepas ni. Tapi kita tahu kenapa, macam mana, apa yang akan terjadi. Bakal kita dah ada satu buku roti, tapi kita bagi semua sekali, Ustaz. Okay, tak apa, selepas ini kita akan tahu jawapannya. Dan anda semua jangan ke mana-mana. Assalamualaikum, subuh akan kembali selepas ini, insyaAllah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Antara ujian terbesar manusia ketika hidup adalah harta dan wang. Rezeki yang kita miliki bukan sepenuhnya hak kita. Gunakan sebahagian darinya untuk diinfakkan dalam mencari keredaan Allah. Ayo, rebutlah peluang ini sebagai bekalan akhirat kita dengan berinfak pada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS PAS. Insya-Allah, anak-anak tahfiz MTS PAS ini bakal menikmati suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap. Sekaligus, anda yang berinfak akan menjadi sebahagian daripada proses melahirkan generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak.
Semoga infak anda ini memberikan makna berganda dalam meningkatkan martabat Islam serta faedah anda peroleh 1000 keberkatan dalam setiap harta yang dimiliki. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kepada sahabat-sahabat yang mengucapkan salam di ruangan Facebook TV Al-Hijrah, waalaikumsalam kami ucapkan. Terima kasih kerana ada juga yang mendoakan supaya kesembuhan diberikan kepada Ustaz dengan keadaan Ustaz. InsyaAllah kita doakan. Baik, kita nak berkongsi pula berkenaan dengan Excellence Center. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak tahu kesudahan cerita Ustaz sebentar tadi yang mana ada sebuku roti yang diberikan secara keseluruhan kepada orang yang meminta tu Ustaz. Bagaimana kesudahannya? Alhamdulillah, ketika Saidina Ali dalam keadaan lapar, Fatimah dalam keadaan lapar, makanan tak ada di rumah, dapat jual cincin peninggalan ayahanda. Kemudian Saidina Ali pun dapat jual, dapat sebuku roti, dan perjalanan balik orang miskin minta roti tersebut. Yeah. Dia pun sedekah semua roti sekali, tersebut. Allah. Bila dia balik ke rumah, Fatimah tanya, mana roti? Roti dah tak ada. Allah. Sebab aku sedekah pada orang susah. Fatimah tak marah. Ni beriman dia. Mereka kata mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baik. Allah. Masya Allah. Tak lama lepas tu, pintu rumah diketuk, salam diberi, dibuka pintu, ada 9 buku roti. Allahu Akbar. Diberikan kepada Saidina Ali dan juga Fatimah. Masya Allah. Saidina Ali tanya, kenapa 9? Kenapa tak 10? Sebab janji Allah, mereka yang bersedekah 1, Allah gandakan 10. Saidina Ali punya yakin, kenapa 9 bukan 10? Dia kata, on the way aku bawa roti tadi, bau roti ni wangi sangat, aku makan sekeping. Allah. Jadi inilah orang-orang yang yakin. Sedekah maknanya sidik. Sidik, yakin. Ketika kita kaya, kita yakin tak Allah yang bagi kita kaya. Dengan tu kita kena bersyukur dan juga bersedekah. Yang kedua, ketika kita miskin, kita yakin tak Allah itu wujud dengan bersedekah. Allahu a'lam. Allahu Akbar. Begitu mendalam kalau kita lihat secara terperinci dengan cerita tu tadi Ustaz, bagaimana keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena muhasabah diri kembali bagaimana, insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak berkongsikan berkenaan dengan Excellence Center yang Ustaz kongsikan sebentar tadi. Sebab tadi Ustaz dah sarankan, Ustaz dah kongsikan yang kata ibu kepada amal Ustaz. Ibu kepada amal tu adalah sedekah. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan Excellence Center ni dahulu Ustaz, sebagai mukadimah kita kali ini berkenaan dengan Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Apa yang sedang diusahakan Ustaz? Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni dah 11 tahun. Tempatnya pula di Seri Gombak, di rumah kedai. Tetapi walaupun beroperasi 11 tahun di rumah kedai, di Seri Gombak, tetapi kualiti pelajar yang lahir daripada situ luar biasa. Hafiz dan juga ikut silibus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dua-dua, Quran ambil, sains pun dalami dalam masa yang sama, silibus yang ada daripada Kementerian Pendidikan Malaysia diikut. Dan juga berdaftar di bawah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga berdaftar bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Masya Allah. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, semua silibus telah melahirkan pelajar-pelajar yang pada tahun 2000 berapa saya lupa dah. Muntas. 100% muntas. Masya Allah. Dan Alhamdulillah pelajar-pelajar ini dapat belajar keluar negara. Dan dalam negara, terutamanya banyak yang dapat masuk ke MRSM Ulul Albab. Kerana mereka dapat menghafal ketika muda lagi. Masya Allah. Dan apa yang nak cerita ni pula, MTS FAS ini takkanlah nak sampai 20-30 tahun duduk dekat rumah kedai. Ya. Kita nak beli tanah. Tanah pun dah beli, 3 ekar dekat Gombak. Dan kemudiannya nak bangunkan Excellence Center. Nak buat bangunan. Nak buat rumah. Quarters untuk para pelajar. Asrama lelaki dan asrama perempuan. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Blok-blok ni. Kalau tuan-tuan tengok desain dia memang cantik. Tapi kita takkan berjaya dapat buat
kalau tak dapat sumbangan orang ramai untuk membantu sebuah perjuangan. Bukan perjuangan MTS FAS saja, tetapi perjuangan kita semua untuk menyelamatkan umat manusia daripada kejahilan. Jahil ni kita kena hijrah. Betul. Daripada jahil kepada alim. Nak berjaya di dunia kena ilmu. Nak berjaya di akhirat kena ilmu. Maka ketika ini kita ingin melahirkan generasi anak-anak muda yang berilmu, tapi bukan sekadar ilmu akhirat saja. Bukan sekadar menghafal Al-Quran saja. Tetapi MTS FAS nak adakan Excellence Center ni untuk melahirkan orang yang ada ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kena seimbang dan lebih berjaya. Yang kedua, di MTS FAS ni, tempat Excellence Center ni, yang kita beli tanah 3 ekar kat Gombak, nak bangunkan bangunan-bangunan Excellence Center ni, nak mengajar secara sistematik, juga cita-cita kita untuk menyelamatkan anak-anak kita daripada masalah sosial yang teruk sangat akhir zaman ni. Allahu Akbar. Kita ni dah nak kiamat dah. Tapi mudah-mudahan apabila kita ada pusat Excellence Center ni, pendidikan, mengajar anak-anak Al-Quran, mengajar anak-anak tentang apa? Tentang sains. Kita boleh jadi pemimpin masa hadapan. Kita hari ini keluh pemimpin macam ni, tapi kenapa kita tidak siapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang melalui Excellence Center? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setiap sumbangan tuan-tuan, setiap sen tuan-tuan yang tuan-tuan infakkan untuk pembinaan Excellence Center Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra ini, saya doakan akan digandakan rezeki tuan-tuan berlipat kali ganda. Ini adalah peraburan yang luar biasa. Apa saya kata luar biasa? Apabila mati anak Adam, terputus segala amalan. Amalan. Ibadah dah pasti, amalan. Bila terputus segala amalan, kecuali 3. Pertama, sedekah jariah. Tuan-tuan buat pagi ni, dapat 2 pahala. Satu sedekah jariah, satu dipanggil sedekah subuh. Di mana para malaikat mendoakan supaya orang yang bersedekah digandakan kebaikannya. Yang kedua, iaitu ilmu yang bermanfaat. Bila kita nak sedekah, jangan sedekah sembarang. Takut orang beli dadah. Takut orang buat maksiat dengan duit tu. Kita kena tengok tempat nak sedekah. Takut scammer pula ini. Yang keduanya, sedekah pada Excellence Center Mahat Tafiz Sains Al-Fatimah Zahra. Orang belajar ilmu kat situ, menghafal Al-Quran, pahala menderu-deru masuk ke dalam akaun kita. Dan ilmu yang bermanfaat ini akan melahirkan para ulama. Bayangkan ulama beribadah, kita dapat pahala. Masya Allah, tabarakallah. Dan last sekali doa anak yang soleh. Bila doa anak yang soleh ni, ada segelintir para ulama. Kata ada ustaz-ustaz, ada para ulama zaman dahulu, tak sempat ada zuriat. Tapi mereka tak ada anak, mereka ada anak murid. Anak murid menggunakan ilmu mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lepas peluang. Nombor akaun dah tertera, barcode dah ada kat ni, tangkap gambar, minta anak transfer duit. Hari ini dengan niat ikhlas. Ni anak-anak yang mungkin dah kematian ibu dan ayah, boleh niat wakaf. Wakaf untuk anak-anak. Selama mana orang mendirikan solat, pelajar-pelajar menuntut ilmu, menghafal Al-Quran kat situ, berzikir, menuntut ilmu, semuanya pahala menderu-deru masuk ke dalam akaun kita. Tuan-tuan, kalau tak percaya, tuan-tuan boleh masuk ke laman web www.mtsfast.com. InsyaAllah, wallahu alam, rebut peluang ini sementara dia. Jangan tunggu lagi. Kata Ustaz, lepas isyak sekarang nak saya transfer. Kita belum tentu lagi hidup lepas isyak. Betul. Belum. Sekarang, ambil gambar ni, tangkap gambar sekarang. Tuan-tuan masuk www.mtsfast.com. Wallahu a'lam. InsyaAllah ya Ustaz, kerana sebab usaha nak menghasilkan pendakwah-pendakwah yang bermutu, yang berkualiti melalui sains dan juga ilmu agama Islam ni Ustaz, bukan mudah Ustaz. Bukan mudah, memang sangat-sangat susah dan melalui cabaran-cabaran yang tertentu Ustaz. InsyaAllah
Dan Ustaz, mungkin ada sedikit harapan daripada Ustaz di waktu yang berbaki ni kepada mereka di luar sana tu yang sama-sama ingin membantu berinfak, bersedekah dan juga berwakaf kepada MTS Fast, Ustaz. Harapan seorang pesakit kanser macam saya nak harap sangatlah. Saya tak tahu berapa lama saya boleh bertahan atas muka bumi ni. Allah. Cuma saya minta tolong sangat. Sebelum saya pejam mata, saya nak tengok Excellence Center ni beroperasi. Tolong tuan-tuan, bila kita mati, duit yang ada dalam akaun kita bukan milik kita lagi. Betul. Anak kita belum tentu soleh. Dan kita belum tentu banyak ilmu bermanfaat yang digunakan oleh orang ramai selepas kematian kita. Betul. Jom sama-sama melabur untuk rebut saham akhirat melalui MTS Fast Excellence Center. www.mtsfast.com. Derma sekarang. Mudah-mudahan Allah kurniakan syurga pada anda semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita juga sentiasa mendoakan supaya segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada ustaz juga kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik selaku wakil pada Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum subuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, insya-Allah Allah mudahkan urusan ustaz juga insya-Allah. Dan kepada anda kita nak berhenti berehat dulu seketika. Kita akan berjumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum jam 7 sekejap lagi insya-Allah. Antara ujian terbesar manusia ketika hidup adalah harta dan wang. Rezeki yang kita miliki bukan sepenuhnya hak kita. Gunakan sebahagian darinya untuk diinfakkan dalam mencari keredaan Allah. Ayo, rebutlah peluang ini sebagai bekalan akhirat kita dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS Fast. Insya-Allah, anak-anak tahfiz MTS Fast ini bakal menikmati suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap. Sekaligus, anda yang berinfak akan menjadi sebahagian daripada proses melahirkan generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Semoga infak anda ini memberikan makna berganda dalam meningkatkan martabat Islam serta faedah anda peroleh 1000 keberkatan dalam setiap harta yang dimiliki. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah.